رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT yang diwakili dari Allah SWT kita dapat bertemu lagi pada kuliah bulanan kita. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita diberkati oleh Allah SWT dan Allah buka kefahaman yang luas insyaAllah. Mana sambungannya? Kerana bahawasanya situ oh simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ismail bin Abdul Qadir rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya. Jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya. Atasnya atas alam ini, seperti neraca yang bersamaan dua daunnya. Nampak dia kena undur sikit. Iaitu alam mewujud yang lain daripada zat Allah dan sifat-sifatnya Allah, seperti langit, bumi, kayu, batu dan lainnya. Kerana bahawasanya ada kalanya alam ini jauhar dan jirim. Jauhar dan jirim yang bertempat sendiri-dirinya atau arat yang berjelera padanya, pada jirim, dan bertempat menumpan jirim. Dan tiap-tiap daripada keduanya itu, jirim dan arat adanya, tiap-tiap daripada keduanya kemudian daripada ketiadaannya. Ketiadaan tiap-tiap daripada keduanya, jirim dan arat. Baru faham. Maka jadilah ada dan ketiadaan itu bersamaan keduanya, atasnya atas tiap-tiap daripada jirim dan arat, ataupun secara umumnya atasnya atas alam ini. Jadi kita dulu ni ada dan tiada itu sama, boleh ada boleh tiada. Tiba-tiba ada, jadi sudah pasti ada yang mengadakan. Seperti neraca yang bersamaan dua daunnya. Neraca ni timbang yang sama dua daun. Dia panggil apa? Kaki dulu kan? Yang dua tempat tak barang tu, tu dia panggil dua daun. Selalu dia panggil daun timbang. Faham tu? Saya nak kata tak erti. Dua daun timbang, kaki hak dulu. Dan ni tak pakai kaki tu. Maka tiada boleh rendah salah satu atas yang satu lagi, melainkan dengan ditindih dengan sesuatu. Kalau kita tengok neraca timbang, dia takkan sengit sebelah, dia takkan berat sebelah kalau tidak ada sesuatu yang diletakkan di atas timbangan itu. Tiba-tiba ni sengit, kan, berat sebelah.
tanpa kita letak sesuatu di atas neraca tadi ataupun timbang tadi. Mustahil. Kan? Kalau si penjual dia ada timbang yang mana tidak diletak apa pun di atas timbang itu, tiba-tiba timbang itu jadi RM1, kan? Si penjual tadi akan lari tinggal kedai dia. Dia kata hantu raya dulu, kan? Kita pun lari, ustaz pun lari yuk. Tiba-tiba timbang RM1 begitu, kan? Sudah pasti tak mungkin boleh jadi RM1 kalau tidak ada sesuatu yang memberatkan. Itu murajjah. Kita ni ada dengan tiada sama. Boleh ada, boleh tiada. Tahu mana boleh ada, boleh tiada? Kita tak wajib ada, dan kita tak mustahil ada. Kalau kita wajib ada, kita ada sama Tuhan. Kalau wajib ada, dia tak dilahirkan dan dia tak mati, dia tak binasa. Itu dia panggil wajib ada. Ada dia wajib, sedia kala ada dia dan sentiasa. Kalau kita kata ada kita ni mustahil, bohong. Sebab apa? Kita ada di dunia. Nak kata wajib, bukan semuanya ada, dan ada yang mati. Nak kata mustahil, ada yang tiada, dan ada yang ada. Kalau mustahil ada, tidak ada seorang makhluk pun di dunia ini. Kalau wajib ada, semua makhluk akan ada dan kekal selama-lama. Jadi ada kita, tiada kita ni dipanggil bersamaan, sama saja. Mastawa wujudu wa adamu, ini mungkin. Lepas tu kita panggil mungkin kita ni. Boleh ada, boleh tiada. Tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul, sudah pasti ada yang mengadakan. Kalau ada tanpa dicipta, seperti mana timbang tidak ada suatu barang pun tiba-tiba jadi RM1 berat sebelah. Ini dipanggil dalam ilmu akal at-tarjih biduni murajjih muhalun wa batilun. At-tarjih biduni murajjih muhal wa batil. Mentarjih, memberatkan tanpa jadi berat, jadi RM1 tanpa ada sesuatu yang memberatkan, itu mustahil dan batil. Bila kita ni ada dengan tiada itu sama berat 50-50, tiba-tiba wujud jadi 100. Kan? Sudah pasti ada sesuatu yang menjadikan, yang mencipta kita, yang menimbulkan kita daripada tidak ada kepada ada. Bahkan kata ulama, kita ni bukan sama berat balik ada dengan tiada, bahkan berat balik tiada, sebab kita tiada dulu. Kan? Jadi ada dengan tiada sama berat. Lalu kita ada, baik. Tiada ada. Tiba-tiba ada. Dia boleh pergi ke ada ni, mesti ada suatu murajjah, suatu yang memberatkan sehingga jadi RM1. Tapi kata ulama bukan macam ni. Kata ulama bahkan macam ni, sebab memang kita tiada. Dulu ni wajib kita tiada. Dulu pada masa azali ada guna fil azal wajib. Dalam kitab-kitab, dalam hasyiah-hasyiah ada guna fil azali wajib. Tiada kita pada masa azali wajib. Jadi dulu ni kita bahkan macam ni. Ni tiada dengan ada, berat balik tiada. Tiba-tiba macam ni. Punya jauh tu. Daripada sini tiba-tiba macam ni. Sudah pasti ada murajjah yang cukup hebat. Kalau macam ni, RM1 pun tak boleh, mustahil tiba-tiba dia RM1 begitu. Sama berat. Kalau apatah lagi macam ni. Jadi kata ulama, kita dulu ni bukan sama aja ada dengan tiada, bahkan kita berat balik tiada. Tiba-tiba diadakan kita. Ini. Ini dia nak ajak kita gunakan. Seperti neraca yang bersamaan dua daunnya, maka tiada boleh rendah salah satu atas yang satu lagi. Rendah ni RM1. Tak boleh jadi RM1 begini. Tiada ada. Tiba-tiba rendah balik ada. Baik. Maka tiada boleh rendah salah satu atas yang satu lagi, melainkan dengan ditindih, diletakkan sesuatu dengan sesuatu. Ditindih letakkan muatan satu benda,
di atas daun timbangan itu, barulah dia akan jadi rendah sebelah. Nampak? Demikianlah seperti mana neraca alam ini tiada membenar akal akan adanya alam ini dengan ketiadaan yang membuatnya. Demikianlah alam ini, alam kita lah. Selain daripada Allah, alam. Tiada membenar akal akan adanya alam dengan ketiadaan yang membuatnya alam. Dan yang membuatnya alam ini, itu mesti bahawa adalah ia yang membuat ini ampunya kudrah. Dia mesti memiliki kudrat dan iradat dan ilmu yang sempurna. Tiga ini dia berkait. Tiga ini dia berkait. Allah tak boleh cipta kalau tidak ada sifat ilmu. Dan tak boleh cipta kalau tidak ada iradat dan kudrat. Sebab tu bila Allah, dia mesti ada sifat-sifat ni sedia kala. Sifat lain tidak mencipta. Sifat lain tu hanya menunjuk kata adanya Allah. Bila kita tengok pokok, pokok itu dia asal daripada kudrat Allah. Kudrat Allah ni daripada iradat daripada ilmu. Lepas tu Allah sebut fa'alul lima yurid. Allah amat membuat apa yang dia nak. Dalam ayat yang lain, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah itu dia akan buat apa yang dia kehendak. Itu makna ada kaitnya kudrat dengan iradat dengan ilmu. Cuma kudrat ni tanjis, dia melaksana buat. Tapi daripada keputusan iradat dan ilmu. Fa'alul lima yurid, Allah amat membuat apa yang dia nak. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Allah itu dia buat apa yang dia nak. Al-Baqarah ayat 253. Adalah hadis, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ma sya'allahu kan, apa yang Tuhan nak kan akan jadi, wujudah. Wa ma lam yasha' lam yakun, apa yang Tuhan tak nak mengadakan dia, lam yakun, dia tak kena ada. Mana kait dengan nak, kait dengan iradat. Lepas tu kata Imam At-Tahawi, la yakunu illa ma yuridu. Tidak akan ada sesuatu illa ma yuridu, melainkan hak Tuhan nak, hak Tuhan iradat. Datang daripada iradat Allah SWT. Lepas tu Allah kata yang lain, wa ma kana liyu'jizahu min syai'. Tidak ada sesuatu yang melemahkan Allah bis samawati wala fil ard, di langit, di tujuh petal langit dan bumi. Innahu kana aliman qadira. Allah alim, qadira, lagi qadir. Kudrat dan sebut dengan ilmu. Begitu juga dengan ilmu, ayat-ayat yang lain. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu, adakah tidak tahu Allah yang mencipta? Allah tahu. Mana? Adakah si pencipta itu tidak tahu? Sudah pasti dia nak cipta, dia kena tahu. Wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah segala kunci-kunci ghaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak tahu melainkan Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah tahu apa yang di darat dan di laut. Wa ma tasqutu min waraq.
dan apa yang gugur daripada daun, illa ya'lamuha, malaikat Allah tahu. Lepas tu kata Imam Tahawi, khalaqal khalqa bi ilmi. Khalaqal khalqa bi ilmihi. Allah mencipta makhluk ini dengan ilmunya. Jangan kita nak faham Tuhan buat dengan ilmu dia. Dah. Dia kait dengan ilmu, dengan iradatnya, dengan ilmunya, dengan kudratnya. Dan kita faham ayat ni, Allah cipta dengan ilmu. Tadi Tahawi kata la yakunu illa ma yuridu. Tadi pula maknanya khalaqal khalqa bi ilmihi. Dan nak beritahu kata mencipta ni dia ada kait dengan 3 sifat tadi. Kudrat, iradat, ilmu. Khalaqal khalqa bi ilmi, kata Imam Tahawi, Allah mencipta makhluk ini dengan ilmu dia. Namanya mesti dengan melalui saluran ilmu Allah SWT. Kalau Allah mencipta satu tanpa saluran ilmu dia cipta dalam keadaan dia tak tahu dan jahil. Itu. Lalu kata Imam Tahawi lagi, la yakhfa alai syai', tak tersembunyi ke atas Allah sesuatu pun qabla ay yakhluqahum. Sebelum Allah mencipta sesuatu makhluk, sesuatu itu takkan tersembunyi daripada Allah SWT. Ini. Sebab itu kata Syekh, mesti bahawa adalah ia yang membuat alam ini ampunya kudrah dan iradah dan ilmu yang sempurna. Dan iaitulah ampunya kudrah, iradah dan ilmu yang sempurna ini Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Maka ini alam. Maka ini alam daripada sekira-kira adanya alam ini yang lahir. Adanya yang lahir, yang berhubung. Kemudian daripada ketiadaannya alam ini yang sabik, yang dulu. Ni, lahir ni depan, sabik belakang. Kita ni, kita ni adanya yang lahir, yang berhubung. Kemudian daripada ketiadaannya yang sabik, dulunya dia tiada, kemudian dihubung dengan ada. Ni, contohnya ni, alam, Adam, sabik. Sabik ini adanya yang lahir, yang berhubung, kemudian daripada ketiadaan yang sabik, yang dulu. Maknanya adanya selepas daripada tiada. Ini nak beritahu begitu. Adanya yang menghubung, yang datang selepas daripada ketiadaan yang dulu. Itu dia nak beritahu begitu. Bunyi payah. Demikianlah, seperti mana adanya yang lahir, kemudian pada ketiadaan yang sabik, adamnya yang lahir. Tiadanya pula itu, adamnya alam ini yang menghubung bagi adanya. Baik. Bila ada kita, Adam pula yang menghubung wujud kita. Sekarang kita wujud, Adam menghubungi ada kita. Apa makna Adam yang lahir bagi adanya? Maknanya kita akan tiada pula. Ini maksud Adamnya yang menghubung bagi ada. Jadi Adam ini datang selepas daripada adanya kita. Itu maksudnya. Balik fikir sendiri. Bukan payah dia bunyi ya. Adanya yang datang, kemudian daripada ketiadaannya yang dulu. Demikianlah Adamnya yang datang selepas adanya. Selepas dia ada, datangnya ada, mati kita. Itu ya, dia nak beritahu. Payah. Itu. Baik. Di sinilah dalil baharunya kita dan mungkinnya kita, makhluknya kita dan alamnya kita.
Syekh berdalil, dulunya kita tiada, kemudiannya ada, kemudiannya tiada balik. Adanya yang berhubung daripada tak adanya yang dulu, kemudian hubung pula tiada, selepas daripada adanya berhubung oleh tiada pula. Maknanya tiada itu dia bersambung selepas daripada ada. Ada tadi yang sambung selepas daripada tiada. Itu mana lahir. Itu mana yang mana menghubung. Daripada proses ada tiada inilah, kan, timbul dan muncul dan timbul, inilah yang dipanggilkan kita ini alam makhluk. Sebab tu pada ayat yang saya baca dulu, ayat Nabi Ibrahim, falamma janna 'alaihi al-lail ra'a kawkaba qala hadza rabbi. Bila mendatangnya malam, ra'a kawkaba, Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi, dia kata hak ni Tuhanku. Falamma afala, bila mana hilang, qala la uhibbul afilin, aku tak suka jenis hilang-hilang, muncul kemudian hilang, timbul hilang, aku tak suka jenis afilin, jenis hilang. Walamma ra'al qamar, bila mana dia lihat pula bulan, bazira, nyata dan terang, qala hadza rabbi, dia kata hak ni Tuhan. Falamma afala, hilang pula bulan, qala la lam yahdini rabbi, kalaulah Tuhan tak beri petunjuk dekat aku, la akunanna minal qawmid dhalin, nescaya aku tergolong dari golongan yang sesat, duk percaya benda tu. Falamma ra'a asy-syamsa bazira, bila mana lihat matahari pula, matahari lagi kan, terang, qala hadza rabbi hadza akbar, hak ni Tuhanku, hak ni yang besar sekali. Falamma afalat, hilang pula, dia kata qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, aku ni aku terlepas daripada apa yang kamu syirikkan dengan Allah SWT. Nak tengok surah Al-An'am ayat 74 hingga 79. Tentang Nabi Ibrahim tu saya dah cerita. Tapi di sini ada dalil kita yang cukup hebat. Di sini dia mengikut kefahaman kita, hebatnya ilmu kita tentang nak berdalil. Allah mengajar kita cara kita nak mencari dalil, cara kita nak tahu siapa itu makhluk alam. Allah sebut afala, dia panggil uful, yang saya panggil Apollo. Apollo dia naik hilang, saat ini timbul. Jadi daripada di situ dia ada hissatul khawas, hissatul awsat, hissatul awam. Di situ dia ada bahagian-bahagiannya. Orang khawas faham ayat tu lagu lain, orang yang awsat, yang pertengahan, dia faham macam lain, dan hissatul awam, orang yang awam faham macam lain. Daripada uful itu, afala, hilang timur itu, itulah dipanggil imkan. Nampak? Di situ. Tapi siapa yang tak faham malam ni, dia tak tergolong dalam golongan khawas yang betul-betul cerdik. Tapi tak faham. Tak faham tu, dia kata khawas. Ni PhD ni. Jadi kita faham daripada uful, afala naik dengan timbul ni. Inilah dipanggil imkan. Mungkin kalau dia wajib, dia akan timbul sentiasa. Kalau matahari, dia akan timbul sentiasa duduk di tempat dia. Tiba-tiba sekejap ada, sekejap tiada. Macam iklan coklat, sekejap ada, sekejap tak ada. Bila sekejap ada, sekejap tak ada, inilah dipanggil mungkin. Ini dipanggil sifat mungkin. Bagi orang yang atas sikit, dia akan faham. Inilah mungkin. Baik. Wa kullu mungkin muhtaj. Setiap mungkin dia berhajat. Wal muhtaj la yakunu maqtu'al hajat. Orang yang berhajat ni, dia tidak boleh menyelesaikan hajat dia. Fala budda min al-intihak
Tak dapat tidak, dia kena selesaikan ila man yakunu munazahan al imkan, kepada mereka yang maha suci daripada bersifat niat imkan. Lepas tu, wa inna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhan kau lah al muntaha, tempat selesainya segala keperluan kita. Apa saja tempat selesai kita, akhirnya kita akan rujuk kepada Allah. Sebab Allah dia bukan dia bersifat yang mungkin. Itu. Jadi orang khawas, dia faham ayat yang saya baca tadi, falam afala qul la uhibbul afilin, afala ni, dia faham di situ, dia faham imkan. Maknanya bintang, matahari, bulan ni imkan. Tapi kalau kita tengok zahir tak nampak imkan. Kita hanya nampak berubah, berpindah. Tapi di situ orang yang faham dalam, di sinilah mungkin. Nampak di sini khawas. Siapa faham ni PhD lah. Tak payah mengaji PhD dapat lah malam-malam hari hitam. Yang kedua awsat, golongan yang pertengahan, dia faham daripada uful ini, maknanya harakah, bergerak dan berubah. Ya, situ. Ini golongan yang pertengahan. Dia tengok di harakah. Bakul mutaharrik muhdas, setiap yang bergerak itu dia ni baru. Wakul muhdas muhtajun ilal qadim, dia perlu kepada Tuhan yang qadim, yang al-qadir, lagi pula yang kuasa. Kalau begitu afil, hak yang naik turun itu, matahari bulan itu bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab dia bergerak. Setiap yang bergerak, dia berhadap, dia ni mestilah muhdas. Dia makna dia ni baharu. Sebab itu setiap yang bergerak, dia bukan Tuhan. Baik pun saya nak cerita bagi mana, tapi Dr. Wagi tak ada. Kesian juga dia. Kita minta insya-Allah selamat nuri dia. Hari ni akad nikah, Dr. nikah. Ikut malam ni teruk saya nak pergi. Dia tak tahu kan keluar juga. Dia nak cerita hari ni. Dia dah bersangkut dengan ilmu makulah. Bergerak, diam bergerak ni, ini dia panggil makhluk. Dia panggil aurat, Lepas tu kita kena faham semua. Ini sebab tu dia panggil awsat. Golongan yang pertengahan. Ini hak yang BAB tadi. Dia faham hak ni baharu. Mana matahari ni baharu. Sebab apa? Sebab dia bergerak. Sebab bergerak ni satu sifat yang duduk di kaki kita. Kalau kita berjalan lagi, mana dia panggil bergerak. Bergerak dia tidak boleh ada sendiri dia, tanpa ada kaki. Mana boleh kita tengok satu gerakan tanpa ada satu jisim dan jirim. Kita tengok bergerak. Dia mesti ada jirim dan jisim. Ini orang yang pertengahan, dia faham begitu. Ada orang awam, dia faham uful tu mana huruf, tenggelam. Mana tenggelam, hilang. Ada tak ada tu, dia faham dari situ. Hilangnya cahaya, keluarnya cahaya, hilangnya cahaya. Bila cahaya matahari hilang, hilanglah sultan. Sultan matahari sudah hilang. Bila timbulnya bulan, bila bulan pula tenggelam, hilang pula bulan, naiknya cahaya, hilang cahaya bulan, maka hilanglah sultan bulan. Sultan dia apa? Gelap. Tiba-tiba hilang. Jadi orang awam dia tengok daripada cerah gelap. Orang awam dia tengok di situ. Dia faham dari sudut tu. Tapi kenapa Allah tak kata gitu saja? Ni, Allah tak kata langit, matahari dan bulan ini mungkin, imkan ataupun hudus. Kenapa tak sebut begitu kan senang? Tapi kenapa menyebutkan uful, naik, hilang, timbul, ada tiada ni, kenapa sebut begitu? Cuma apa tak sebut imkan? Imkan ni pun payah. Kenapa tak sebut hudus? Hudus pun payah juga. Kita sendiri pun tak nak faham lagi ni. Jadi sebutlah tenggelam, timbul. Jadi Allah nak beritahunya bukan apa? Nak beritahu kata
Dan Nabi Ibrahim pun dia kata, bila dia tengok malam ma'afalah, qala la uhibbul afilin. Bila mana hilang, terbenam dia. Aku tak suka jenis terbenam, hilang, aku tak suka. Jadi dia nak berdalil kata bukan Tuhan tu, jenis terbenam ni bukan Tuhan. Jadi terbenam ni semua orang tengok. Orang awam, budak-budak pun tengok. Jadi dengan terbenam ini bukan Tuhan. Jadi kenapa Nabi Ibrahim berdalil dengan dalil yang mudah, yang senang? Kenapa tak guna dalil khawas? Kerana Nabi, dia seorang Nabi, dia kena bawa dakwah dia tadi sesuai dengan semua golongan. Kalau kita sebut tentang uful tenggelam timbul ini, kan? Jadi orang awam pun faham, yang awsat pun faham, yang khawas pun faham. Tapi bila sebut tentang imkan, kan? Allah sebut imkan, tapi ayat tu mesti berbentuk lain. Bila sebut imkan, yang awsat tak faham, yang awam tak faham. Sebab tu Allah guna dengan uful, tenggelam timbul, hilang ada ni, sebagai dalil mengatakan matahari, bulan, bintang ini bukan dia Tuhan. Nabi ni bila dia nak dakwah makhluk, tak dapat tidak, mesti sesuatu itu zahir jaliyah, zahir lagi nyata dan terang. Sekiranya az-zaki wal ghabi wal aqil semua boleh kongsi faham. Hak cerdik pun boleh faham, yang ghabi, yang bodoh pun boleh faham, al-aqil, yang pintar pun boleh faham. Apa tu Nabi Ibrahim guna dalil dengan uful, tak guna dengan imkan. Tetapi di uful itu ada imkan dan ada hulus. Bila dia bergerak, dia mesti hulus. Karena gerak ini satu sifat yang baharu, yang dia datang di jisim. Sebab tu Allah kita boleh kata gerak. Bila gerak, mana datang satu sifat. Baik, bila kita diam, mana gerak? Gerak dah tiada. Gerak dah hilang. Jadi gerak ni satu arat yang kita panggil arat. Itu kata dalam ilmu makulatul asyarah, dia panggil ilmu makulah. Dia akan bahas tentang 9 arat. Dekat kita ni dia ada makhluk ni dia ada arat ni dia ada 9. Satunya jauhar. Jauhar kita dah bahas dah pada bulan lepas, jauhar. Tapi sebenarnya saya cerita tak habis. Yang Syekh sebut jauhar dan jirim. Jauhar dan jirim ini dia sama, dia panggil muradif. Cuma jauhar ni istilah ulama makul, dan jirim ni istilah ulama usuluddin. Cuma bezanya jauhar dengan jisim tu berbeza. Jauhar lebih umum daripada jisim. Jauhar lebih umum daripada jisim. Kerana jisim ni dia tertentu dengan benda yang boleh dibahagi. Setiap yang boleh dibahagi dia dipanggil jisim. Boleh dibahagi, boleh dikerat, boleh dipotong, boleh dicorak, boleh dikodarkan, ini dipanggil jisim. Jauhar asalkan benda yang membawa diri. Dia membawa diri sendiri. Dia tak perlu menumpang. Walaupun sangat-sangat halus. Seperti kita panggil jauhar pir, yang dipanggil istilah sekarang ni atom. Jauhar dengan jirim dia panggil muradif. Dengan jisim dia lain. Jauhar lebih umum. Setiap jisim dia mesti jauhar. Setiap jisim dia mesti jauhar. Cuma jauhar ni dia pecah dua. Jauhar murakkab, jauhar fardi. Jauhar murakkab itu bila dia bersusun beberapa atom-atom berupa jauhar, sekurang-kurangnya dua jauhar pirik, jadi dipanggil jisim. Tapi dia luas lagi makna jauhar ni bila dia jauhar pirik. Jauhar pirik ni dia tak panggil jisim. Dia tak panggil jisim sebab jauhar fardi ni dia tak boleh dikerat dua. Dia tak boleh dipisah. Kalau gula tu, seketul tu, bila kita lenyek dia sehingga berjuta-juta zarah,
Yang paling kecil sekali tu sehingga kita lengit dah tak ni lah. Itu dia panggil atom. Dia panggil jauhapiri. Jauhapiri itu dia panggil jauhapiri. Jauhapiri bukan jisim. Jisim ni sekurang-kurangnya boleh dipisah dua. Bila dua atom bergabung ataupun dua jauhapiri bergabung, itulah dia panggil jisim. Ni. Sebab tu kita ulama dulu sebut jauhapiri. Jauhapiri ni kadang-kadang kita kata mengaji pula jauhapiri. Apa penantang? Jauhapiri. Sebab tu kita guna atom, yang kita panggil bahasa kita atom. Sebab dulu falsafah bukan kata ni, ahli sains pun hingga sekarang pun ada yang mengatakan asal kejadian ni ialah atom. Asal kejadian ni atom. Ada ahli astronomi daripada Jepun, dia kata bumi ini merupakan ibu kita. Ibu kita yang sebenar. Bumi ini merupakan ibu kita yang sebenar. Saya catat pada 5 bulan 5 2011 saya tengok. Ada satu rencana mengenai tentang kejadian langit bumi. Kebetulan saya tu sebenarnya saya tengok tu tak situ dia sebut. Allah nak tunjuk kat saya catat selalu. Bumi ini merupakan ibu kita yang sebenar. Kenapa? Karena ia menghasilkan atom-atom daripada pancaran matahari yang membentuk manusia. Gila. Karena ia menghasilkan atom-atom dari pancaran matahari. Kita buka pagi pancar matahari, boom, nampak tu. Itulah kita panggil jauhapiri. Tutup ulu buat misal jauhapiri tu, buka tingkap pagi tengok cahaya matahari ada habuk ikut tu. Gila ni payah dah. Rumah kampung dulu semua ni taman ada lah. Rumah kampung kan kita buka pagi syung cahaya matahari ada habuk tu. Banyak-banyak hal tu dia panggil atom. Tapi guru panggil jauhapiri. Lepas tu buat misal jauhapiri tu lah. Jadi dia kata bumi yang menghasilkan atom-atom daripada pancaran matahari yang membentuk diri manusia. Inilah dia kata yang patut disebut oleh penyair dan ahli puisi yang mengatakan ibu kita, pencipta kita ialah atom-atom. Dalam kitab dulu, kalau kitab Jawi dulu, tapi dia tak sebut atom. Dia sebut atom bunyi canggih sikit. Tok Guru buat misal jauhapiri. Jauhapiri benar apa kita tak tahu. Dalam kitab dulu sebut, maknanya ahli falsafah dulu mengatakan atom inilah, atom ini kodim. Atom ni kodim. Maknanya dia ni bukan siapa cipta. Daripada atom inilah terbentuknya sesuatu. Terjadinya satu objek, satu jisim daripada atom. Ni ingatlah, bila satu atom, dua atom bergabung jisim nama dia. Walaupun kita tak nampak. Dia ni bila boleh kita pisahlah jisim nama dia. Walaupun kita tak nampak. Macam saya ni lebih pada jisim boleh lenyek boleh sampai berjuta-juta juzuk lagi. Itu. Cuma jirim bila kita kata ambil lapang, itu cerita lain. Ni kita nak mengaji jisim. Dia boleh kata begitu. Maknanya bagi kat dia lah, dia nak kata atom tu mak dia, bumi ni ibu dia, bagi lah. Dia macam Darwin lah. Darwin, pok dia kera. Pok dia kera. Jadi ulama guna atom jauhapiri nak menolak ni. Sebab tu dia mengajar kita mendalami mengaji jauhapiri. Mengaji jauhapiri tentang jisim ini supaya kemah mantap akidah kita. Rupanya bukan dulu saja ulama buat istilah jauhapiri ini, rupanya sekarang pun masih ada lagi. Masih ada lagi ahli sains yang mengatakan begitu, cuma tak ramai lah. Sebab itu macam Darwin, dia mengemukakan teori yang mengatakan manusia daripada kera. Ini menunjukkan kebodohan dan jahilnya dia, sehingga dia letak harga diri manusia di bawah martabat kera lagi. Siapa mau?
Sebab kita tengok selama penglihatan kita, dalam kehidupan kita, kita tengok tak ada kera yang berubah jadi manusia. Kalau kita daripada kera, kenapa kera yang ada ni tak jadi manusia? Dan kenapa kera yang dulu tak jadi manusia? Dan kera yang selepas pada ini tak jadi manusia? Kalau kita ni asal kera, kan, masuk dalam suatu khabar, di Afrika ada seorang, dia tukar jadi kera. Sampai siapa pun tak ada. Kalau manusia jadi kera, kera dah tak ada. Itu baru betul. Bila dia kata kera ni seekor binatang, kita tak pernah tengok, dan kita jadi daripada kera itu, boleh percaya tak bohong gitu? Boleh sikit-sikit percaya. Sebab dia nak jadi daripada kera, mesti kera tu dah pupus. Dia mesti benda tu tak ada. Kenapa? Kera tu masih ada dan kita pun ada daripada kera, dan kera tu masih wujud. Dan kenapa tu tak jadi manusia pun tak? Ini kata bodoh. Ini kata Syekh Sya'rawi. Bodohnya dia kata. Siapa nak mengaku lah. Tak ada jadi manusia. Baik, begitu juga tentang atom ni juga ada juga. Bila ni ahli sains kuno dulu, pada zaman Yunani kuno dulu pun mengatakan begitu juga. Alam ini tercipta daripada atom yang beku. Alam ini tercipta daripada jauhar pirik. Ini cerita jauhar pirik. Nak kata pentingnya kita jauhi sebut jauhar pirik ni. Yang duk pergi kata mengaji kitab-kitab ni, kita ada benar tak berlaku, tak ada lah. Duk mengaji Mu'tazilah misalnya, tak ada lah. Duk mengaji jisim jauhar jirim, mengaji perkenam tu. Right. Sebenarnya penting. Yunani kuno dulu mengatakan alam ini tercipta daripada atom-atom yang beku, kemudian saling bergerak. Saling bergerak, berkumpul, kemudian bersatu. Maka jadilah sesuatu objek, satu benda, satu jisim. Atom yang beku, kemudian saling bergerak, kemudian berkumpul, kemudian bersatu. Jadi kita buat soalan, siapa yang mencipta kewujudan atom? Baik, dia kata kita ni, alam ini tercipta daripada atom. Atom tadi bergerak, lalu berkumpul, lalu bersatu. Terbentuklah sesuatu. Soalannya, atom itu siapa yang mencipta? Dan siapa yang menggerak dan mengumpul dan menyatukan? Soalan ni dia pun nak jawab tadi. Adakah secara kebetulan? Dan ada pula yang mengatakan kehidupan daripada sel air. Hasil proses kimia, tindak balas kimia, maka terbentuklah makhluk ini. Jadi soalannya, siapakah yang mencipta tindak balas kimia tadi sehingga terciptanya sel? Pondok taki ngaji kau. Cuma pondok disebut begitu, disebut istilah bahasa dulu. Dengan kita mengaji jauhar ni, jisim ni, senang. Kemak. Tak akan ada Tuhan Harun, hantu Harun. Tak ada hantu Harun. Ni ada hantu Harun sebab apa? Ada pengikut dia, fanatik pula. Sebab apa? Tak punya tauhid. Tengok Harun tu, sah dah kita kata hang ni pertama jirim, ambil lapang, keduanya jisim, boleh kat 3, 4, 5 dan 7. Hang ni arat. Sampai dia sini tak tahu benda apa kamu sebut ni, jirim arat. Hang Tuhan berkenama, orang tak tahu. Kalau hang Tuhan kena tahu benda ni. Kalau jenis Harun ni datang petang di sini, balik begitu kita sebut hang alam, hang makhluk, hang jauhar, hang jirim, hang jisim, bila pening, bila balik. Tak tanya yang begitu ni kena seteruk ni. Hantu kena seteruk. Jangan pergi Tuhan, hantu. Hantu kena seteruk. Itu saya sebut. Patutnya Harun ni mau
bagi temukan dengan ayah P, buat satu bicara khah dalam TV Hijrah. Bagi Amin jadi pengadil, duk tengok kan. Bagi pakak berhujah, kenapa aku Tuhan dan kamu bukan Tuhan. Dan ayah P pula berhujah, kenapa aku Tuhan bukan Harun bukan Tuhan. Ayah P mesti kata Harun bukan Tuhan, tidak lama boleh lawan aku. Kan? Mana boleh. Ayah P kata mana boleh Tuhan ada banyak ni, aku lah, aku cerita semua. Harun kata aku pun. Patutnya saya punya jadi pengadil tak apa. Tengok macam mana dua Tuhan ni, dua hantu ni duduk berlawan. Lucu tu buat lawak tuan ni. Buat ni masuk aja lawak okey lah. Buat lawak boleh. Lupa ada orang kurung. Kayaknya apa? Tak mengaji jauhar ni. Tak mengaji alam, tak mengaji jauhar di sini. Senangnya kita tolong. Itu. Sebab tu Arab ni gerak, diam, warna, itu dia panggil Arab. Sebab tu dalam ilmu Makulatul Asyarah, Arab dia ada kam. Dia ada kam, aina, mata, aina, kam, aina, mata, kaifa, idafah, wadah, milki, ayyaf'ala, ayyamfa'ila. Ini pelik lah. Bila dia sebut ni hari ni, bulan depan siapa tak main. Makulatul kam, makulatul aina, makulatul mata, makulatul idafah, makulatul wadah. Kam ni, bila kita tengok Harun tu, yang badan gempan tu, kam ada. Sebab apa kam? Kita tahu dia ni boleh dikerat tu, boleh dipotong part, boleh dirincik, dan boleh macam-macam. Tu dia panggil kam. Kam ni miqdar, qadar. Bila kita tengok ni, kita boleh bayang, aku boleh potong tu, aku boleh petakkannya, aku boleh bulatkannya. Dia panggil benda tu kam. Kam ni setengah daripada Arab. Jadi Allah dia bukan jenis berjisim. Setiap berjisim, itulah kam nama dia. Kam ni setengah daripada Arab. Tuhan bukan Arab. Kita mengaji dah, Allah bukan Arab. Kita akan mengaji lagi aina. Aina ni soal tentang masa. Tentang masa. Bermasa itu. Itu setengah daripada Arab. Begitu juga mata. Mata tu tempat. Bertempat di satu tempat. Macam mana jirim bertempat. Itu pun dia panggil Arab. Lagi apa lagi? Idafah. Sandar, nisbah anak kepada bapa, bapa kepada anak. Dan wadah, wadah ni letak. Mana letak? Mencangkung, berdiri, menerak, tungging, itu dia panggil wadah. Ini semuanya dipanggil Arab. Yang nanti akan datang, saya akan sebut lagi. Dah terlepas dah. Nanti ke depan ada di Baqarah ada tentang jenis Arab, saya akan cerita lagi. Sebab tu kalau orang cerita lembu warna putih beranak di dalam bendang, terbit 2 ekor pada waktu subuh. Tunggu saya buat misal. Lembu warna putih beranak di dalam bendang, terbit 2 ekor anak dia pada waktu subuh. Lembu kamu tasik. Kam warna putih, makul dia panggil kaif. Beranak dalam bendang dia panggil aina. Aina, baru kita lihat Tuhan di langit. Tadi langit tu aina. Lahir 2 ekor. Tu. Lahir 2 ekor pada waktu subuh, dia panggil mata. Sambil berdiri dia panggil wadah. Maqulatul wadi.